Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita buka majlis dengan umur kita Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Tiga, Allah tiga. Baik, insya-Allah pagi ni ya dia. Kita ambil masa dalam lebih kurang setengah jam. Kita hari untuk kita tengok sedikit nilaian hadis yang ada dalam kitab hadis 40 Imam Nawawi ni. Mudah-mudahan dapatlah keberkatan di atas ilmu yang kita cari dan juga nur cahaya di dalam rumah tangga ni. Salah satunya kaedah yang ditetapkan oleh para alim ulama iaitu mesti kena ada pendidikan lah. Mesti ada pendidikan untuk membentuk satu disiplin akhlak dan juga kepribadian yang muslim lah, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kerja baik yang kita buat pagi ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi pagi ni kita tengok hadis yang pertama, iaitulah yang membincangkan berkenaan dengan niat. Niat yang paling pertama lah, yang paling utama dalam setiap amal gerakan Islam, yang gerak kerja yang kita lakukan ni mestilah dengan niat yang betul, niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Gitulah doa kita, harapan kita untuk supaya berkat keluarga kita ini dengan pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Dia baik buka pada hadis yang pertama. Muka surat 55. Sebelum daripada itu, hadis 40 ini adalah merupakan hadis ataupun kalam-kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut utitu bijawami'il kalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu hadis disebut Rasulullah ini, kalam dia ni, percakapan setiap yang keluar daripada mulut dia ni, walaupun satu poin merupakan makna daripada poin tu sangat banyak, sehingga orang keluar mukhtasar, ringkasan daripada hadis tu. Daripada apa yang disebutkan oleh Rasulullah sebut satu je tapi jawami'il kalim, banyak makna dia. Dia satu je keluar mungkin sepatah dua je Rasulullah. Sebab itulah zaman dulu Rasulullah tak ambil masa sejam ataupun 2-3 jam kalau bahas wi tazkirah ke apa, sikit saja. Sebab itu disebut utitu inni utitu jawami'il kalim, dikurniakan kepada aku ini satu kalimah yang bila aku sebut ni banyak makna yang boleh dihuraikan. Jadi itulah perbahasan daripada para alim ulama. Dia ambil kitab hadis hadis daripada yang dikeluarkan oleh Rasulullah, lalu ditubikkan mukhtasar demi mukhtasar, ringkasan demi ringkasan. Begitu juga macam hadis-hadis yang ditulis ni. Hadis 40 ni satu hadis banyak ringkasan dia. Banyak perbahasan dia. Satu hadis banyak perbahasan dia, Lalu timbullah satu kitab ini, Imam Nawawi asal dia lah. Timbullah kitab ini iaitu hadis 40 syarah Imam Nawawi. Jadi baik, kita ambil masa dalam lebih kurang setengah jam jenis ta'amah. Hadis yang pertama iaitu membicarakan berkenaan dengan niat kita. Jadi insya-Allah boleh baca. Boleh cik, terima kasih. Saya baca kan? Cik. Baca siapa sini. Siapa sini sebelum masuk. Baca di mata di. Hadis pertama, al-hadits al-awwal an Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Hadithin
Abu Abdullah Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim ibni al-Mughirah ibni Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihayhima alladhaini huma asahhul kutub al-musannafah. Terjemahannya dari Amirul Mukmin Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya segala amal dengan niat dan hanya bagi tiap-tiap seorang apa yang ia niatkan. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya bagi dunia yang ia akan memperolehinya atau perempuan yang ia ingin mengahwininya, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya itu. Diriwayatkan hadis ini oleh dua orang imam hadis, iaitu Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari dan Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi dalam kitab sahih keduanya, iaitu kitab yang amat sahih di antara segala kitab yang pernah disusunkan. Syarahannya, hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab bergelar Amirul Mukminin, iaitu raja segala orang yang beriman. Beliau khalifah Islam yang kedua, terkenal sebagai seorang yang berani dalam urusan menegak kebenaran. Orang Islam menyebut beliau dengan panggilan Abu Hafs, artinya bapa singa, mengingat keberanian kepahlawanan beliau itu. Beliau banyak juga meriwayatkan hadisnya, semuanya berjumlah kira-kira 569 hadis. Di antara hadis itu ialah hadis yang pertama ini. Nilaiannya, hadis yang pertama ini adalah mempunyai martabat dan nilaian yang tinggi dalam jurusan hukum Islam kerana banyak di antara hukum itu didasarkan kepadanya. Ulama hadis sepakat mengatakan tentang ketinggian nilai hadis ini dan tentang sahihnya. Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain berpendapat bahawa hadisnya ini adalah seperti Islam kerana perbuatan seseorang ada dengan hatinya atau lidahnya atau dengan anggotanya. Manakala niat itu ialah salah satu daripada yang tiga tersebut, maka yang 2/3 ada pada dua hadis ini, iaitu pertama, innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu nyata dan yang haram itu pun nyata. Kedua, min husni islam al-mar'i tarku ma la ya'ni. Daripada keelakan Islam seorang ialah meninggalkan apa yang tidak berguna kepadanya. Baik. Yang pertama, hadisul awal yang disebut oleh Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kita tengok pada syarah dia. Tengok pada syarahannya. Mata tadi kita baca dah. Tengok pada syarahannya. Surat sebelah. Hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang digelar sebagai Amirul Mukminin. Sayyidina Umar ni, hadis ini yang dikeluarkan ataupun didengar oleh Sayyidina Umar lalu disebut tentang hadis ini, iaitu tentang setiap amalan yang dilakukan mestilah dengan niat. Lalu para alim ulama meletakkan ini suatu hadis yang sangat besar nilaiannya di sisi para alim ulama, sama ada dalam fiqh maupun dalam hadis. Ulama hadis pun mengiktiraf hadis ni di antara hadis yang terbesar, iaitu perkara yang dimulakan mestilah adanya di sana niat untuk kita menjadikan ia sebagai ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Umar ini, Sayyidina Umar, sedikitlah berkenaan dengan Sayyidina Umar. Disebut sini adalah Amirul Mukminin. Dalam kurungan disebut raja segala orang yang beriman. Maknanya bukan Umar sajalah. Memang gelaran Amirul Mukminin ni diberi kepada setiap khalifah. Di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Osman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semua itu digelarkan dengan khalifah. Yang digelarkan dengan Amirul Mukminin kerana khalifah, memegang tampuk raja pada waktu itu.
Dalam kurungan juga disebut raja bagi segala orang yang beriman. Sebab itu waktu dulu dipilih sesuatu khalifah pemerintah ni di atas melihat kepada keimanan seseorang itu. Dia bukan lihat pada hebat, bijak, cerdik dan sebagainya, tapi keimanan seseorang itu, yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diangkat di kalangan mereka. Sebab itulah yang pertamanya yang kita sebut yakin, yang beriman pada Allah Subhanahu Taala, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakar lah. Banyak peristiwa kisah yang diceritakan menunjukkan bahawa Abu Bakar ni setiap Rasulullah sebut mesti dia akan percaya, betul-betul dia beriman. Sebab itulah dia khalifah yang pertama diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada memegang tampuk pemerintahan, selepas daripada wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara itulah yang kita tak buatlah kat Malaysia. Kita tak tengok keimanan. Itu yang bimbang tu. Bila kita tengok keimanan seseorang itu, barulah raja itu akan hebat dari sudut pemerintahannya, seperti mana dulu ditunjuk, dibuktikan. Maka juga disebut beliau ada khalifah yang kedua, selepas daripada Abu Bakar lah. Selepas daripada Abu Bakar, terkenal sebagai orang yang sangat berani dalam urusan menegakkan kebenaran. Dia juga disebut sebagai Abu Hafsin, iaitu bapa singa. Kita tahulah Sayyidina Umar ni sifat dia sangat tegas, sangat garang. Sangat garang berbanding dengan Abu Bakar, berbanding dengan orang lain. Banyak situasi, kriteria masing-masing. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ni orang yang sangat garang, sehingga disebutkan ini di antara orang yang paling garang dalam urusan agama. Disebut oleh Rasulullah SAW, Umar ini orang yang sangat garang dalam urusan agama. Maka dia ada ciri-ciri masing-masing lah. Ada ciri masing-masing. Bukan mana tak boleh garang, boleh juga dalam urusan agama ni. Garang dia ni bukanlah kita tengok, kalau kita tahu yang kisah-kisah yang kita tahu, maknanya manusia pun takut dengan dia. Yang kita tahu manusia pun takut, tapi ini bukan saja manusia, bahkan segala jin, segala syaitan pun takut dengan Sayyidina Umar Khattab ini. Sifat kepahlawanan, berani, tegas, garangnya sehingga jin dan syaitan pun takut. Pernah satu kisah ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia nampak syaitan ni berlari lintang pukang. Lari lintang pukang. Lalu Rasulullah tegur dia. Pasal apa kamu lari lintang pukang ni? Lalu kata syaitan tadi, kerana dia ternampak bayang Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Nak bagi tahu betapa hebatnya sehingga bayang pun takut. Bayang pun takut. Bayang Sayyidina Umar pun boleh takut, apatah lagi Sayyidina Umar. Kalau nampak Sayyidina Umar lagilah. Dia bukan huru-hara dia. Ni Sayyidina Umar, kehebatan dia disegani oleh manusia juga, syaitan dan jin pun takut dengan dia. Pernah satu kisah juga diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia bersama dengan adik-beradik keluarga dia, adik-beradik lah, anak-anak dia, keluarga, anak-anak dia, isteri dia. Lalu satu ketika Sayyidina Umar ni dia datang ke rumah. Lalu dia minta izin untuk beri salam. Begitulah lebih kurang. Lepas tu didengar oleh keluarga Rasulullah SAW ini, orang puan ni masing-masing huru-hara. Bila dia dengar suara Umar tu, bila dengar suara Umar, semua orang puan ni huru-hara, pergi ambil tudung, berlari-lari berapa gunung. Lalu Rasulullah melihat keadaan tu, tersenyum. Lalu diceritakan keadaan itu ketika mana kamu datang ni, mana huru-hara, orang perempuan ni pergi ambil tudung dan sebagainya. Diceritakan kepada Sayyidina Umar ni. Lalu Sayyidina Umar kata, yang sepatutnya kamu segang Rasulullah daripada aku, dia kata. Kabur ke perempuan tu lah, maknanya sepatutnya, kenapa kamu lari, kenapa kamu segang? Yang patut disegani sepatutnya Rasulullah, daripada aku kamu segang pada aku. Lalu apa jawab mereka? Kata bukan segang, takut. Dia bukan segang. Kalau segang memang segang pada Rasulullah lagi, lebih lagi segang pada Rasulullah, tapi dia kerana takut. Sifat Sayyidina Umar ni memang gitu, garang, tegas. Kalau nampak je sikit, maknanya salah tak akan tudung ke terlambatkan tudung, memang dia akan marah. Dalam urusan agama, Sayyidina Umar sangat tegas. Ini ciri dia, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Lepas tu disebut dalam satu hadis, ittaqu ghadabun Umar fa innallaha yaghdabu idza ghadab. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah kamu dengan kemarahan Sayyidina Umar.
Kerana sesungguhnya Allah murka pada seseorang itu ketika mana marahnya Sayyidina Umar pada orang tu. Menunjukkan kalau Sayyidina Umar marah pada itu, menunjukkan Allah murka pada orang tu. Sehingga begitu hadis disebut. Menunjukkan bukan tak betul, bukan tak molek garang ini. Ada sebab dia dalam urusan agama, ada ciri. Di sini Sayyidina Umar memang gitu, kriteria dia. Kriteria dia. Lalu apa tafsiran? Bila mana orang tanya, sahabat tanya, ataupun perbahasan, tanya pasal apa, sehingga kan maknanya jin dan syaitan pun takut kepada Sayyidina Umar, sedangkan tak takut kepada Rasulullah. Maknanya tak segang ke dengan Rasulullah ni? Nak kata macam mana? Rasulullah hebat lagi nak bandingkan dengan Sayyidina Umar. Tapi macam mana jin dan syaitan lebih takut kepada Sayyidina Umar? Sehingga tengok bayang pun lari dah. Lalu ada bahasan disebut di antaranya Ibnu Qayyim disebut hawa nafsu ini merupakan musuh bagi manusia. Bila mana hawa nafsu ini telah menguasai diri kamu, nescaya kekuasaan itu lebih kuat daripada musuhnya. Ini yang disebut. Tak disebut hawa nafsu itu adalah merupakan musuh kepada manusia. Bila mana hawa nafsu itu menguasai diri kamu ataupun diri sesiapa pun, nescaya kekuatan itu akan timbul lebih membandingi musuh kamu. Maknanya di antara kemarahan ni, di antaranya disebut hawa nafsu. Ada tempat dia disebut hawa nafsu. Maka Rasulullah ini tidaklah bersifat dengan perkara itu. Sayyidina Umar dia tegah bila tengok mungkar, perkara tak molek, maka Sayyidina Umar tak boleh buat bincang. Dia akan marah, dia akan tegah dengan prinsip dia. Kalau boleh pacung, dia pacung tu. Rasulullah tidak begitu, kerana Rasulullah ini rahmatan lil alamin. Bukan rahmat sahaja pada manusia, bahkan jin dengan syaitan pun Rasulullah dakwah. Jadi Rasulullah tak tegah. Bukan mana tak tegah, tak marah, tu mana dia kaedah dakwah dia. Kerana Rasulullah ini rahmatan bagi seluruh alam. Termasuk juga jin dan syaitan pun masuk Islam, didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat Rasulullah. Sayyidina Umar ada jenis belakang dia, jenis garang. Sebab itulah bila hawa itu, nafsu itu ada dalam diri kita ini, yang dia ada dalam Sayyidina Umar ni, garang itu menyebabkan takutnya jin dan syaitan ini. Tapi Rasulullah tidak, kerana ada kaedah dia. Memang kerja Rasulullah dakwah bukan saja manusia, tapi jin dengan syaitan juga. Sebab itulah takut jin dan syaitan ni pada Sayyidina Umar berbanding Rasulullah. Jadi dengan Rasulullah ni, sebab itulah mudah masuk Islam, mudah untuk dirapati, didekati, kerana sifat ciri akhlak yang ada pada batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu sikit sebanyak. 20 minit sekejap je ni, cara datang. Sekejap aku. Lepas ni abang ingat nak masuk ni sikit. Tak apa. Okey, baik. Baru kita masuk. Tadi mukadimah lah. Bukan mukadimah, maknanya berkenaan dengan Sayyidina Umar. Ya. Itu ayat daripada Sayyidina Umar. Kenali Sayyidina Umar ni orang yang sangat hebat. Beliau juga meriwayatkan hadisnya lebih kurang dalam 569 hadis. Ataupun banyak lagi. Lalu di antara hadis yang pertama, inilah yang disebutkan. Yang kita bacakan tadi. Hadisul awal. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. La akhir hadis. Ini disebutkan. Maka hadis ini yang pertamanya dibina ajaran Islam di atas hadis ini. Nak beritahu gambaran besarnya hadis ini, sehingga kan para alim ulama, di antaranya ulama hadis yang disebut Abdurrahman bin Mahdi. Ni orang yang pakar dalam bab hadis. Abdurrahman bin Mahdi ni pakar dalam bidang hadis. Dia kata kalau dia nak tulis sesebuah kitab, kalaulah aku nak tulis sesebuah kitab agama ini, nescaya aku akan letakkan hadis Umar ini pada setiap bab. Pada setiap bab chapter yang dalam kitab dia, dalam kitab agamanya. Ni Abdurrahman bin Mahdi, ulama hadis yang sangat tersohor, pakar dalam bidang hadis. Dia kata kalaulah aku nak tulis kitab agama, nescaya aku akan letak pada setiap bab, bukan pada setiap
Bukan satu kitab tu satu. Tak. Pada setiap bab. Bab pertama, Abdul Rahman bin Mahdi. Dia akan letak setiap bab. Gitulah kalau kita nak buat buku gitu. Nak jaga, nak tunjukkan betapa pentingnya nilaian hadis innamal a'malu binniyat ini. Nak menjaga niat ini sangat besar sehingga dikatakan setiap bab aku nak letak hadis ni. Tu. Diiktiraf daripada ulama hadis disebutkan. Juga Imam Ahmad, dia pernah disebut hadis ini usulul Islam ala thalathah ahadith. Disebut asas bagi segala dalam asas yang perkara yang paling asas dalam Islam ini, benda yang paling asas dalam Islam ini terkumpul dalam 3 hadis ini. Usulul Islam ala thalathah ahadith. Disebut perkara asas dalam Islam terkumpul dalam 3 hadis disebut. Apa dia hadis dia? Di antaranya inilah hadis dia. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Nak bagi tahu semua urusan Islam, urusan ajaran Islam terkumpul dalam satu hadis, terkumpul dalam 3 hadis. Salah satu daripada hadis itu iaitu hadis niat ini. Nak menunjukkan bahawa niat ini sangat besar. Hadis Umar ini sangat besar. Menceritakan berkenaan dengan amalan yang dikira berdasarkan niat. Amalan dikira berdasarkan niat seseorang itu. Yang keduanya disebut iaitu hadis yang muka surat belakang tu. Tu semua. Ada yang kedua iaitu innal halalul bayyin wa innal haramu bayyin wa innal harama bayyin. Itu hadis yang kedua disebut. Dalam urusan Islam dikumpulkan hadis-hadis ini, 3 hadis ini, iaitu yang pertama innamal a'malu binniyat, yang kedua innal halala bayyin wa innal haramal bayyin, yang ketiga iaitulah tu hatah dia tu. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu dia. 3 hadis ini menjadi usul kepada Islam, menjadi asas yang paling penting dalam perbahasan Islam. Nak bagi tahu, nak gambarkan betapa besarnya hadis ni. Nilaian hadis ini di mata hadis, para ahli hadis, para ahli fiqh tentang hadis ini sangat besar. Baik. Lalu hadis ini membicarakan berkenaan dengan niat kita. Membicarakan berkenaan dengan niat kita. Abang lagi nanti kalau ada cerita bab hijrah tu nanti kita tengok dalam poin yang ketiga nanti. Poin yang ketiga tu ada pengenalan berkenaan dengan hijrah. Baru kita masuk cerita tentang hijrah. Abang masuk ni dah. Perkara niat dan berkaitan dengannya. Sebab sikit lagi. Kurang 5 minit lagi kita berhenti. Perkara niat yang berkaitan dengannya. Yang pertama iaitu segala amal adalah dengan niat. Segala amal adalah dengan niat. Baik, iaitu merangkumi di antara urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya setiap amal itu dengan niat, maknanya setiap perkara itu, hadis ini membicarakan berkenaan dengan urusan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini membicarakan ataupun membicarakan berkenaan urusan manusia dengan urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila kita faham hadis ni, konteks hadis ni, ada innamal a'malu binniyat, semua tu sampai bawah itu nak menggambarkan kepada kita bahawasanya dunia ni adil sebenarnya. Dunia ni adil sebenarnya. Pasal apa? Kerana dunia ini yang mengadili ataupun yang menilai dunia ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nak balik situ. Nak balik kepada urusan hadis ini berkenaan dengan urusan di antara manusia dengan Allah. Maknanya bila kita faham hadis ini, kita akan nampak bahawa segala urusan yang Allah tentukan dalam dunia ini rupanya adil. Tak kira urusan apa pun, adil sebenarnya. Contoh apa? Adil. Dalam bab pusaka, biasa yang kita sebut pusaka lah. Lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat sebahagian. Bukan tak adil, bukan kita tak adil, tapi begitu. Ada adil. Dalam bab benda lagi, yang boleh talak, yang boleh cerai, contohnya kekuasaan itu diberikan kepada lelaki. Pasal apa tak boleh kepada perempuan? Kerana ada sebab dia. Allah telah memberi takdir itu ada sebab dia. Perempuan dia takut hawa nafsu dia melebihi, dia ada hid dan sebagainya, menyebabkan tak tentu arah. Takut dia jadi tak tentu arah, jadi menyebabkan
Di situ Allah juga nak gambarkan satu lagi, kekuatan ini dimiliki oleh perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ada pemimpin, sifat pemimpin itu ada pada badan tubuh seorang lelaki. Yang kita tahu inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang guna hadis ni nak kawal nak kawal ya niat baik tapi contoh tidak akan tudung tapi hati dia baik contoh gitu. Dia tak akan tudung tapi tapi kejap terputus. Tapi hati dia baik. Banding orang tudung tapi misal ke jahat busuk hati gitu. Hati dia kata dia baik. Tapi tidak akan tudung. Contoh. Hati baik tapi tak pakai tudung. Kan aku? Ikut pakai tudung tu. Kalau kau mati. Baik. Jadi dia selari. Macam mana dia nak katakan? Ginilah. Dalam bab urusan hati, niat ini sebenarnya bukan kita yang mengadili. Itu adalah kita sebut di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Taala. Itu yang mengadili, yang menghukum iaitu Allah. Bukan kita yang kata niat aku baik ni. Bukan. Pasal urusan niat itu hanya Allah yang mengadili hukum tu. Sebab itulah innamal a'malu binniyat. Ayat akhir tu disebut sampailah hadis ini urusan manusia dengan Allah. Bukan orang tu kita nak kata niatmu warna betul, orang kata baiknya. Ada niatmu tak betul. Dia kata niat dia betul. Yang mengadili niat sebenarnya ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita hukum pada seseorang itu berdasarkan zahir dia. Yang kita boleh hukum berdasarkan zahir. Gitu dalam mahkamah sama ke? Dalam mahkamah pun sama. Kalau orang buat jenayah di dalam rumah dalam keadaan dia buat jenayah, lepas tu dia pergi sampai kat mahkamah, dia cerita berkenaan dengan dia tu, disebut pasal niat dia, mahkamah tak akan terima benda tu. Mahkamah pasti akan dia nak cari bukti. Mana bukti nak khabar begitu begini? Kerana memang begitu kaedah dia. Bukan ditentukan melalui zahir, bukan ditentukan melalui niat seseorang. Kerana niat ini hanya Allah yang mengadili, yang mengetahui. Jadi kita nak sebut kalau dia kata niat baik tapi tak pakai tudung, itu telah bercanggah. Islam ini tidak bercanggah. Dari apa segi sudut yang berterkait dengan ibadah, dia tak akan bercanggah, dia akan selari. Jadi tak kena kalau dia kata niat dia baik tapi dia tak pakai tudung tu kerana ada niat baik, dia tak kena. Sama agak dengan orang ni, orang sembahyang dengan niat. Semangat mayang dengan niat. Tak mayang. Sembahyang dia tak tahu lah, maknanya dia tak selari. Dia tak selari maknanya dia kata begitu tapi sekejap ya. Sama juga dengan semayang niat. Maka semayang niat ni tidak diajar oleh Rasulullah SAW, bahkan tidak diajar dalam syariat Islam. Bila tak diajar, maka tak kenalah dia kata begitu. Lepas tu dia buat sedangkan Rasulullah tak ajar begini, syariat Islam tak ajar, dia kata ni benda baik, memang tak kena lah. Memang tak kena. Jadi kena check balik diri dia. Takut sama ada dia mungkin tak waras dan sebagainya. Itu wallahualam. Kena tengok balik diri dia. Lalu kita tengok begitulah yang kita nak masukkan dalam bab poligami. Contohnya kenapa orang lelaki boleh 4? Kerana dia mampu. Bagi yang mampu lah. Bagi yang mampu. Adapun perempuan tidak dibenarkan kerana ada sebab yang telah Allah tetapkan. Tak mampu bagi dia. Tapi lelaki dia mampu juga, terkait dengan hadis akhir zaman, perempuan ni semakin banyak, menyebabkan dibenarkan. Itu. Maka ini bila kita faham konteks ini, kaedah ini, kita nampak bahawa dunia ini sebenarnya sudah adil. Dunia ini sebenarnya sudah adil kerana penilaian itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dinilai oleh manusia. Sebab tu disebut asa an
tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ataupun terbalik. Ingat tu. Maknanya bila kita nampak kita urusan kita yang kita sebut tu baik dah, tapi sebenarnya tak baik di sisi Allah Subhanahu taala. Adapun kita nampak benda tu tak baik, tak seronok bagi kita, kena begitu, kena begini, musibah, sebenarnya benda tu baik di sisi Allah Subhanahu taala. Sama urusan jodoh dan sebagainya, ramai maknanya kena reject. Bila kena reject, maka dia marah. Sedangkan Allah telah bantu dia sebenarnya. Allah nak beri dia yang lebih baik sebenarnya. Allah nak beri, nak tetapkan dia yang lebih baik sebenarnya. Sebab tu dia sebut kamu rasa baik sebenarnya tu. Tetapi sebenarnya tak molek bagi kamu. Allah nak gambarkan begitulah. Gitulah sebaliknya. Apa ni? Dia rasa baik, dia rasa baik bagi dia. Dia rasa betul dah yang dipilih ni, ada orang lain dah memang yang tu sebenarnya tak baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana dia bagi tahu dah sebenarnya ni istikharah dah. Ni dari istikharah dah ni. Maknanya dia minta pertolongan Allah dah ni. Yang terbaik dah ni. Sebenarnya bila Allah tak beri itu maknanya Allah telah menjawab istikharah dia bahawa dia bukan yang terbaik bagi kamu. Gitu. Sebab itulah yang mengadili, kita nak balik kepada itu. Yang mengadili urusan ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah menunjukkan betapa adilnya sebenar kehidupan atas dunia ni. Manusia tak ada kena-mengena bab hukum-hukum dari sudut hati ni. Dari sudut hati. Bila dia berdoa pada Allah, Allah yang mengadili dia. Gitu. Ibu sayang tu dia. Ingat benda. Saya pernah reject orang. Lepas tu dia kata dia doa dah gitu. Dia doa dah. Tu kata. Itulah orang kata tu. Dia rasa dia sayang macam reject gitu je dah. Kata banyak kali bila sayang pun orang lain doa kau. Kata yang pun reply pun dah. Tapi Allah tahu sudah siapa ikhlas. Itulah dia akan balik pada begitulah. Boleh jadi baik bagi dia tapi tak baik sebenarnya. Mungkin dalam urusan, mungkin dia nampak perfect dah. Perfect. Tapi tak elok bagi dia. Tak kekuatan itu tak diletakkan kepada dia. Mungkin orang lain boleh backup dari sudut agama dia, menyebabkan orang lain lebih baik. Dia bukan melihat pada comel saja, pada cantik saja, tapi pada hati seseorang itu. Mana bila mana telah dijodohkan kahwin, itu yang terbaik. Itu yang terbaik bagi dia, insya-Allah dia saling melengkapi. Di antaranya. Manusia tak ada kena-mengena Manusia tak ada kena-mengena dalam penilaian bab niat ini. Sebab itulah kita tak bolehlah nak hukum diri kita ni. Oh, ni yang terbaik dah ni, terdoa dah apa semua dah. Lalu Allah beri benda lain, itu yang lebih baik. Wa makaru wa makallah wallahu khairul makirin. Kecil. Okay, baik. Seterusnya akhir sekali iaitu berkenaan dengan akhir. Yang terakhir dah. Jadi saya baca sekejap. Mana abang terang dulu ingat nak surah sekali. Abang masuk bab niat dulu. Lagi sikit. Baca apa sini ya? Sebelum nombor 2. Panjang lah pula. Perkara niat dan yang berkaitan dengan ini. Tak suara lah? Ada. Ni rasa ada kau. Perkara niat dan yang berkaitan dengannya. Pertama, segala amal adalah dengan niat. Rasulullah SAW di awal hadisnya yang tersebut mengatakan bahawa hanya segala amal adalah dengan niat. Niat adalah sebab pertama untuk mewujudkan atau melahirkan amal. Diterimanya amal itu atau tidak adalah kerananya, iaitu kerana niat. Yang
diterimanya amal itu Hadis atau sama. tidak adalah kerananya, iaitu kerana qasad yang timbul dari kesedaran hati atau jiwa untuk melakukannya menurut kemahuan sendiri. Amal yang memerlukan kepada niat ialah segala amal atau perbuatan syarak yang hendak ditunaikan. Adapun amal atau perbuatannya yang bersifat meninggalkan segala yang haram atau bersifat menghilangkan segala kekotoran atau mengembalikan segala pinjaman atau menyampaikan segala pemberian atau hadiah, maka tidaklah dikehendaki kepada niat yang tertentu kerana sah berlakunya segala amal yang tersebut itu dengan ketiadaan niat, kecuali kalau bermaksud hendak mendapatkan ganjaran. Maka dikala itu diperlukan kepada niat atau qasad melakukannya semata-mata hendak mendampingkan diri kepada Allah dan tidak kerana sebab-sebab yang lain. Pengertian niat dan maksudnya, niat menurut bahasa ialah qasad, iaitu tujuan hati, dan iradah, iaitu kehendak hati. Maka dengan tujuan hati dan kehendaknya sendiri, terjadilah sesuatu amal atau pekerjaan. Ulama fiqh mengertikan niat sebagai qasad mengerjakan sesuatu bersamaan dengan melakukannya dan tempatnya di hati. Menurut istilah syarak, niat ialah tergerak hati ke arah satu pekerjaan untuk mencari keredaan Allah dan menyatakan perasaan tunduk dan patuh kepada perintahnya. Inilah yang dikatakan ikhlas atau kejujuran dalam melaksanakan sesuatu amal. Maksud niat, menurut pendapat ulama, ialah untuk menyatakan perbezaan antara amal ibadat dengan pekerjaan adat atau antara jenisnya ibadat itu sendiri. Sebagai contoh, duduk di dalam majlis kerana beriktikaf dan berehat adalah sama. Mandi kerana sesuatu kewajipan syarak dan kerana kebiasaan adalah sama jua keadaannya. Tapi yang dapat membezakan antara keduanya ialah niat. Yang kedua, sembahyang, puasa dan sedekah yang wajib sama keadaannya dengan sembahyang, puasa dan sedekah yang sunat. Semuanya dinamakan ibadat, tetapi yang dapat membezakan antara jenis dan martabatnya ialah niat atau qasad orang yang melakukannya. Sementara itu ada pula perbuatan yang di luar lingkungan ibadat, iaitu perbuatan yang menjadi tabiat hidup manusia itu sendiri seperti makan, minum dan sebagainya. Sekalipun demikian, perbuatan itu dianggap satu kebaikan pula yang mungkin diberikan pahala kalau dikosadkan, iaitu diniatkan melakukannya untuk memelihara keselamatan badan supaya dapat meneruskan bakti kepada ilahi sepanjang hayat. Baik, tadi berkenaan perkara yang pertama yang disebut iaitu segala amal adalah dengan niat. Yang kita bahas dah tadi. bahas dah tadi. Itu sesungguhnya dimaksud pengertian niat dan maksudnya. Seperti mana yang disebut iaitu tujuan hati. Yang pertama, qasad ini adalah tujuan hati. Dan yang kedua, iradah, kehendak hati. Tujuan hati dan kehendak hati. Lalu apabila niat seseorang itu, kehendak hati seseorang itu ataupun tujuan hati seseorang itu apabila dipandu oleh hawa nafsu, maka terbatallah niat ibadah. Jadi ulama fiqh ini nak membahaskan perkara ini adalah di antara perbezaan di antara adat dengan ibadah. Adat dengan ibadah. Lalu disebutkan dalam satu hadis disebut an-niyatu syartun lisairil amal bihas-salah wal fasadu lil amal. Dengan niat merupakan menjadikan ia suatu syarat pada setiap amal perkara yang kita nak lakukan. Boleh jadi dengan niat ini membawa kepada binasa, boleh jadi dengan niat ini membawa kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, berjaya dunia dan akhirat. Maka yang nak membezakan di antaranya adalah dengan niat. Di antara adat dengan ibadah. Yang ni yang kita nak sebut, yang nak disebut juga dalam perbahasan ini, iaitu berkenaan dengan adat. Biasa kita buat mandi contohnya, sebagai contoh mudah. Mandi pada waktu pagi menjadi adat, kebiasaan bagi kita. Biasa kita akan mandilah tiap-tiap hari. Bila kita mandi, tidak diniatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak diniatkan dengan ibadah untuk membersih diri, menyucikan diri, maka perkara itu hanya berlalu sebagai adat, kebiasaan. Tak dapat pahala. Tapi apabila disebut bukan tak dapat pahala, itu perbahasan lain lah. Mungkin ada pahala dari sudut bersihnya badan dan sebagainya, tak tahu. Tapi kita nak membezakan di antara ibadah, adat dengan ibadah, itu adat. Bila mana kita mandi dan kita niatkan, itu untuk ibadah kerana Allah ataupun untuk kerana nak menyucikan diri, kerana kita tahu
bersihan ini separuh daripada iman. Bila kita ada niat sebegitu, maka di situ telah bertukar daripada adat kepada ibadah. Bila mana ibadah, semestinya ada pahala pada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga sama dengan puasa. Kita puasa biasa tak ada niat. Ada saja puasa, maknanya bukan puasa, maknanya tak makan. Tak makan, sehari tu tak makan, apa benda, bukan puasa, tak makan. Jadi dia akan menjadi berlalu dengan keadaan adat tak makan lah. Dia tak makan. Apabila dia niatkan qasad untuk puasa, maka dia telah memenuhi syariat Islam. Maka dia akan bertukar daripada adat itu menjadi ibadah. Menjadi suatu perkara yang mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada pahala di sana. Ada salah ni. Entah. Adapun tabiat, dia lekat tabiat. Dia tabiat. Susun selipar contohlah. Susun selipar pagi-pagi. Sebelum daripada ini, satu juga basah yang di bawah tu. Bawah tu biasa dia buat susun selipar pagi-pagi ni. Dia jadi akhir sekali mula-mula dia niat ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali lama kelamaan dia akan jadi tabiat dah. Sehingga dia tak niat dah, dia akan jadi tabiat lah. Kita sebut tabiat. Dia tak sempat, mana tak niat pun, tiba dia mari nak bersih selipar, tu masuk kejap, keluar tu tiba-tiba bersih. Maka itu juga niat disebut sebagai suatu kebajikan yang dapat pahala sisi Allah Subhanahu Taala. Ini disebut perbuatan yang menjadi tabiat hidup manusia itu sendiri seperti makan, minum dan sebagainya. Sekalipun demikian, perbuatan itu dianggap satu kebaikan pula, mungkin diberi pahala. Kalau dikosakkan, diniatkan melakukannya untuk memelihara sepanjang keselamatan badan ini. Maka apabila diletakkan niat dalam suatu amal, itu akan bertukar daripada tabiat ataupun adat kepada ibadah. Di situ kita nak dapat pahala. Jadi setiap apa yang kita buat ni, atas jalan pun berjalan, atau kita niatkan kerana Allah SWT, akan dapat pahala. Dia macam contoh mandi tadi. Dia ada mandi sunat. Ibadat sama ada mandi wajib ataupun sunat. Lepas tu mandi biasa. Mandi biasa adat sama ada dia ada niat untuk bersihkan diri ataupun dia sebagai tabiat tak ada niat. Dia maksudnya? Maksudnya pembahagiannya gitu lah. Maksudnya biarkan gitulah, maknanya ada yang disebut sebagai mandi yang ibadah, di antaranya mandi wajib ataupun mandi sunat raya dan sebagainya, mandi waktu pagi tu. Ada juga disebut sebagai adat. Waktu pun dia itu ibadah lah. Ya, ibadah waktu pun wajib dengan sunat tu pun dia beza sebab niat kau lah. Ya. Maknanya nak bagi tahu itu di antara mandi yang ibadah lah. Yang ibadah, maknanya ibadah ni apa? Dia qasakkan niat. Syarat dia nak jadi sesuatu ibadah itu mesti qasakkan niat. Tak kira maknanya niat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kerana nak mandi wajib. Mandi wajib kerana Allah lah. Ada niat-niat dia, maka itu mandi ibadah. Mandi yang adat ni mandi kita pagi, bila mana kita qasak, macam bagi tahu tadilah, niat, maka dapat pahala sisi Allah. Bila mandi biasa, tak ada apa. Tak ada apa. Sekadar membersihkan diri. Cuma ada mungkin di sana pahala-pahala yang Allah beri tu kita tak pasti. Itu Allah Alam, mungkin ada. Itu yang dikata yang penting qasad. Yang penting adalah niat. Nombor satu tu nombor satu tu benda yang jadi ibadah dengan dok kan ke? Yalah, menjadi ibadah dan tidak jadi ibadah bila mana niat. Kalau hak nombor dua, benda hak sunat dengan wajib. Tapi dua-dua tu memang ibadah ada. Cuma maksudnya ada dua kolom dalam kepala. Mana? Yang wajib dengan aturan. Dia sebut berkenaan dengan martabat. Martabat itu
Seperti mana kita bagi tahu itu urusan Allah. Maknanya itu urusan Allah. Wajib mungkin diberi. Jangan kita tak boleh nak kata. Itu urusan Allah SWT, maka ada martabat dia lah. Setiap niat yang kita buat ni ada martabat dia. Mana kita niat apa yang kita niatkan. Niat kita banyak, maka martabat tu lebih tinggi. Apatah lagi niat kita ikhlas kerana Allah SWT, lagi ada martabat dia. Termasuk yang sunat-sunat, yang wajib sama lah. Kedua perkara itulah yang disebutkan. Yang penting disebut iaitulah niatkan. Kesimpulan, bagi satu kesimpulan dia, maknanya setiap amal yang kita buat ini, pekerjaan yang kita buat, biarlah kita niat kerana Allah SWT. Kerana bila niat, datangnya ibadah pada kita, menyebabkan dapat pahala. Pakai samad, pakai tudung, pakai kopiah, pakai baju, tak kira lah. Tapi dengan niat, dia akan menjadikan itu sebagai satu ibadah pada Allah SWT. Adapun tak niat, itu bagi tahu dah dia. Kalau tak niat, tak pakai baju tapi tak niat. Tak niat apa-apa, boleh jadi Allah beri juga pahala dari sudut lain. Tapi nak membezakan martabat tu, niat lebih tinggi, dapat pahala di sisi Allah SWT. Mana kalau orang susah nak niat? Susah nak niat? Buat apa? Tahu kok, ya. Susah niat kena. Niat ni mudah je, bukan maknanya kena sahaja aku pakai baju. Maknanya bila dia tahu dah pakai baju, tutup aurat. Tu niat. Dia pakai tudung ni nak keluar kerana tahu itu nak tutup niat. Nak tutup aurat. Maka itu ibadah pada Allah SWT. Nak buat apa? Sebab kita buat satu perkara ni biasanya ada sebab dia. Ada sebab. Ada sebab. Kalau sekadar buka pintu, tak ada niat, tak ada apa. Buka pintu, nak keluar, niat nak keluar, tak ada apa. Tapi buat kerana kita niat kerana Allah. Ada saja kita sebut kerana Allah. Maksudnya contoh dengan kita sebut bismillah. Ataupun apa sajalah kita buat kerana Allah, dia akan tukar jadi ibadah. Dia akan terus ada pahala di situ. Kena belajar. Belajar lagi lah. Macam dia. Dia nak Belajar kerana orang lain. Macam dia. tak? Niat lain. Tak ada niat. Belajar tak ada niat. Susah tu. Belajar tak niat kena. Nak mesti ada kau. Belajar mesti dia terlintas. Niat ni adalah lintasan hati kita. Apa saja kita mari nak belajar, jarang orang buat ni. Dia gini lah. Kadang dia dalam bab lain. Satu lagi bab iaitu lawan kepada ikhlas. Iaitu riak. Itulah. Dia buat ini kerana dia ada sebab lain. Sebab maknanya nak tunjuk ke, ataupun nak buat untuk sekadar orang lalu sekejap, dia ambil baca sekejap. Tu dia niat agak tu, tapi niat dia kerana lain. Jarang, susah kalau buat satu perkara ni tak niat. Mesti ada niat sama ada. Cuma niat tu kadang-kadang mungkin adat saja ataupun niat ibadah. Ataupun kalau tak ada niat, tak dapat apa lah. Kalau belajar ni jarang lah tak niat. Tapi ada lah kalau tak niat. Sebab tu abang kata, niat adalah lintasan sahaja, lintasan hati. Bukan tak perlu sahaja, ataupun tak perlu aku buat ni kerana Allah. Kadang-kadang dia mari ni lintasan mana buat ni kerana tuntutan belajar. Nak belajar untuk belajar lah. Untuk belajar. Ada pun untuk tuntutan belajar, maka benda tu ibadah. Untuk exam, itu sebut, tu kata niat. Tu kata niat. Cuma ada yang salah, ada yang betul tu je. Tu juga niat untuk exam. Maka pahala itu diadili oleh Allah SWT. Allah yang bagi, Allah yang tentukan. Yang tu kita tahu Allah, bukan kita yang hukum. Tak ada niat. Macam ke, ya, lalu je lah. Lalu dia Belajar je lah. Gitu. tu kan ada niat. Tu lain, tu bab lain tu. Belajar saja pun dia tu, bukan tak ada niat tu, ada lain. Tu bab lain. Itulah yang nak sebagai kesimpulan yang kita nak sebut. So, setiap amalan mestilah kita letakkan niat supaya menjadi niat itu mestilah niat kerana Allah SWT. Sebab tu ada satu lagi perbahasan dia gini, nak tentukan di antara adat dengan ibadah mesti kena letak niat. Di sana niat ulama tak bahas panjang ya. Yang Allah yang para alim ulama dia bahas begitu dalam iaitu ikhlas. Niat selepas itu. Sama ada ikhlas ataupun niat kerana orang lain.
Tu situ. Maksudnya ikhlas maksudnya untuk Allah lah. Niat kerana Allah, niat kerana nak belajar untuk hilang jahil apa tu niat yang baik lah. Niat yang baik. Yang niat yang kita tak ikhlas buat kerana orang. Buat kerana exam Allah alam tak tahu. Malah abang pun malah nak sebut. Mungkin di situ ada sikit hilang keberkatan sebagainya. Buat sebab mak ayah. Buat sebab ya, tuntutan kerana apa? Kerana kita nak patuhi, maknanya nak jaga hati mak. Boleh. Tak ada masalah. Ada niat yang terkait dengan niat yang baik ni, tak ada masalah. Kita sebut gitu je. Kita tahu ada niat baik ni. Kita tahu sebenarnya niat baik dengan niat tak baik. Kalau kita sebut niat kerana azan, kita tahu baik ke tak baik sebenarnya. Kita akan tahulah benda tu biasanya. Kena duduk mikir habis. Kena mikir kejap. Dia akan tahu. Jadi macam ke tak ada niat, jadi macam tak sedap, tak belajar. Kalau tak ada niat, jadi macam tak nak belajar. Tak ada hati. Ada niat. Niat bukan makna untuk kerja. Jangan fikir belajar ni untuk bekerja saja. Tak. Niat ni mungkin kerana kita nak lepas tuntutan daripada mak ayah kita, suruh kita belajar. Niat baik. Nak supaya kita ada juga ilmu sikit berkenaan ni, ada ke tu niat yang baik. Tak rasa seronok belajar. Seronok lain, tak seronok belajar itu bidang lain. Itu bab lain. Bukan bab yang kita bincang lah. Kerana tak enjoy belajar lah. Tak enjoy tu lain. Sebab itulah gini. Abang baru sebut tadi berkenaan dengan yang menghukumi atau mengadili suatu perkara ini Allah Subhanahu Taala berkenaan dengan niat kita. Kita rasa tak sedap, kita rasa tak enjoy, tapi boleh jadi itu baik bagi Allah Subhanahu Taala. Kita rasa mungkin tak sedap. Enggak kan ni. Kita mungkin rasa tak sedap benda tu, tapi itu lebih baik, mungkin boleh jadi baik bagi Allah Subhanahu Taala. Bila kita tahu, mungkin kita di bidang lain kalau kita belajar, kita rasa seronok, mungkin itu tak molek, tak baik bagi kita. Allah Alam. Cuma yang kita kena tahu, mesti orang kata menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada bab ayah cik juga pernah pesan, dia boleh lari daripada takdir. Dia boleh lari daripada takdir Allah, tetapi menuju kepada takdir Allah, iaitu dengan usaha lah, maknanya usaha. Jadi kita nak lari daripada takdir Allah, maknanya bukan maknanya kita nak lari daripada belajar ni, tapi biarlah kita lari itu menuju kepada takdir Allah juga. Menuju kepada ibadah juga. Itu mungkin rasa tak seronok belajar, tapi biarlah kita buat ni kerana mak ayah. Biarlah kita buat ni kerana apalah, maknanya untuk sebagai benda yang baik, maka di situ dia akan bertukar juga menjadi takdir yang baik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kalau kita kata nak tukar pada pengajian lain, bukan kita kata lari daripada takdir. Ada memang, tapi menuju pada takdir Allah juga tu. Usahalah, ikhtiar tu dalam bab ikhtiar. Dalam bab ikhtiar kita dilari daripada takdir Allah menuju kepada takdir Allah. Itu boleh, ada masalah. Maka kita diajar oleh Allah Subhanahu Taala, oleh Rasulullah, bahkan dalam kitab, dalam hadis ni, iaitu tajdid, perbaharui sentiasa niat kita, biarlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dia begitu je. Rasa tak seronok ni, bila mana kita perbaharui, kita letakkan niat kita ni memang kerana Allah SWT, tak apalah, kita rela korbankan kita punya keinginan ni kerana nak melunaskan keinginan Allah SWT. Kita rela korbankan sedikit kehendak kita ni kerana kita nak melunaskan kehendak Allah SWT. InsyaAllah Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita. Ada satu kisah, tapi abang tak boleh cerita lah, panjang. Kita sangat sedap kalau kita dengar kisah tu, sangat sedap. Tak apalah, nanti abang akan cerita. Kisah yang sangat sedap, tapi kita akan bahas mungkin dalam bab riak. Bab riak yang akan merosakkan amal kita. Mana sedap kisah ni. InsyaAllah sekadar tu saja kasihan pada pagi ni, tazkirah ringkas pada pagi ni. Mudah-mudahan yang baik boleh kita ambil sebagai perkara yang kita boleh lakukan dalam kehidupan kita, itu menuju kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk kita buang jauh-jauh lah. Apa yang tersilap tu kita buang dan kita padamkan dalam diri kita ini. Mudah-mudahan segala kerja baik yang kita buat pada pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita sambung pada esok hari.
di waktu yang sama. Kita ambil setengah jam je sepatutnya, cumanya ni hari pertama dia panjang sikit. Sejam, tak apa. Baik, Allah Subhanahu wa taala alam. Auzubillahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ya Allah, berikan ilmu yang bermanfaat buat diri kami ini ya Allah. Wa rizqan thayyiban, berikanlah rezeki yang baik untuk diri kami ini ya Allah. Wa amalan mutaqabbalat, terimakanlah segala amalan yang kami buat pada pagi ini ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, ada mayang. Dah ada masa. Saya untuk tanya. Seminit lagi nak dah. Saya nak lama.